Apa yang terjadi di Palestin secara jelasnya bukan konflik atau perselisihan, akan tetapi secara terang ialah perbuatan haram puak Zionis merampas tanah umat Islam selama berpuluh tahun. Sejak tahun 1948, kaum Yahudi yang datang dari Eropah ke Palestin mula menghalau penduduk asal Arab Palestin sedikit demi sedikit, sehinggalah kebanyakan kawasan sudah dikuasai Israel pada hari ini. Sebelum tahun 1948, kurang 6% kawasan tanah dimiliki Yahudi di Palestin. Akan tetapi pada hari ini, hampir keseluruhan negara Palestin dirampas secara kejam oleh Zionis bagi memenuhi cita-cita mereka membentuk negara haram Israel. Gerakan Zionis muncul sebagai satu ideologi bagi mendirikan satu negara untuk kaum Yahudi yang bertebaran di Eropah. Ketika ini, kira-kira 42% dari jumlah populasi Yahudi dunia menetap di Israel. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai sejarah dan ketegangan yang berlaku di Palestin. Teruskan menonton. Perbezaan Yahudi dan Zionis. Yahudi berasal daripada Bani Israel atau Ibrani dari Timur Tengah Purba. Mereka adalah golongan diaspora, iaitu hidup bertebaran di seluruh dunia tanpa sebuah negara tetap sejak sebelum Masihi lagi. Antaranya ialah tinggal di Timur Eropah yang dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi, tinggal di Iberia iaitu Spanyol dan Portugal yang dikenali sebagai Yahudi Sephardi, dan tinggal di Timur Tengah yang dikenali sebagai Yahudi Mizrahi. Golongan Yahudi banyak ditindas di barat, terutamanya di wilayah Eropah Timur. Bagi membela nasib golongan ini, mereka telah menubuhkan Pertubuhan Zionis Antarabangsa WZO. Ideologi Zionis, Theodor Herzl ialah seorang Yahudi yang dipandang sebagai pencipta sejarah ideologi ekstrim nasionalis Zionis. Ia dianggap pemimpin kaum Yahudi Ashkenazi yang bercita-cita mendirikan negara haram Israel. Kaum Yahudi yang setuju dengan gerakan tersebut memandangnya sebagai pahlawan, dan terdapat juga kaum Yahudi yang menentang ideologi ini, seterusnya menuduhnya sebagai pengkhianat bagi ajaran agama Yahudiah. Palestin sebagai wilayah di bawah Turki Utsmaniyah. Kawasan negara Palestin asalnya merupakan sebahagian dari wilayah pentadbiran Kerajaan Utsmaniyah 1517 hingga 1918 selama kira-kira 400 tahun. Wilayah tersebut lebih dikenali oleh orang Arab sebagai Al-Ard Al-Muqaddasah atau The Holy Land. Palestin dahulunya juga dikenali sebagai Suria Al-Janubiyah, Southern Syria, kerana dari segi geografinya ia termasuk dalam tanah besar Syria dan pada masa kini terdiri daripada negara Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan. Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa bagi umat Islam kerana di situlah berlakunya peristiwa Isra Mi'raj dan juga tempat lahirnya para Nabi. Manakala bagi orang Kristian pula, Palestin merupakan tanah air bagi Nabi Isa alaihi salam. Palestin sebelum Perang Dunia Pertama. Sesiapa yang ingin memahami sejarah Timur Tengah perlu mengetahui serba sedikit kaitan antara Kerajaan Turki Utsmaniyah dan Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Sebelum Perang Dunia Pertama, Palestin dan kawasan Timur Tengah yang lain adalah di bawah pemerintahan Khalifah Turki Utsmaniyah. Semasa Perang Dunia Pertama, Kerajaan Turki Utsmaniyah berada di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Pihak kuasa berikat barat bercita-cita menjatuhkan pemerintahan terakhir Khalifah Islam ini. Turki Utsmaniyah menyertai Pakatan Perikatan Kuasa Tengah bersama Jerman serta Austria-Hungary dan akhirnya telah kalah. Perang Dunia Pertama inilah yang telah membuka peluang kepada kuasa Britain yang menang untuk meluaskan pengaruhnya. Timur Tengah menjadi seperti medan permainan kuasa-kuasa Eropah dan sepadan bekas wilayah Turki Utsmaniyah dibahagikan kepada zon Perancis dan Britain. Perjanjian Sykes-Picot. Dengan kekalahan Turki Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, bekas wilayahnya di Timur Tengah dibahagikan menurut perjanjian rahsia dibuat antara Britain dan Perancis, iaitu Sykes-Picot pada tahun 1916. Perancis mendapat Syria dan Lebanon, Britain pula mendapat Palestin, Jordan dan Iraq. Mandat Palestin diwujudkan oleh British dan Yahudi dari Eropah dibenarkan berhijrah ke Palestin untuk mendirikan penempatan. Tujuan asal Britain ialah memberikan peluang Yahudi menetap di Palestin bersama-sama Arab Palestin dan bukanlah untuk membina negara. Namun keadaan menjadi luar kawalan apabila berlaku penghijrahan beramai-ramai Yahudi dan ketegangan sering tercetus antara kaum Arab Palestin dan Yahudi. Britain akhirnya hanya melepaskan tangan apabila keadaan tidak terkawal dan menyerahkan urusan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Disebabkan isu melibatkan Yahudi, Amerika pula telah berminat melibatkan diri secara aktif di Timur Tengah. Deklarasi Balfour 1917. Britain kemudiannya mengadakan Perjanjian Balfour dengan keluarga Rothschild, iaitu penaja terbesar gerakan Zionis, di mana Britain berjanji untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi, Jewish National Home, di Palestin. Deklarasi Balfour merupakan langkah pertama memudahkan urusan merealisasikan aspirasi Zionis bagi membangunkan sebuah negara Yahudi, iaitu Israel.
Sebelum deklarasi tersebut diisytiharkan pada 18 Julai 1917, Lord Rothschild, pemimpin Yahudi di London, menulis surat kepada Arthur James Balfour, setiausaha luar British, bagi menegaskan hasrat Zionis menubuhkan National Home untuk bangsa Yahudi. Pada hari yang sama juga, draft rasmi Zionis telah pun tersebar dalam Kabinet British yang antara lain membincangkan mengenai pengiktirafan Palestin sebagai National Home kepada bangsa Yahudi dan juga berhubung dengan organisasi Zionis. Resolusi 181 Perhimpunan Agung PBB November 1947. Disebabkan sering berlaku pertelingkahan antara Zionis Israel dan Arab Palestin, Pertubuhan Masa-Masa Bersatu mula campur tangan. Menerusi resolusi yang dibuat oleh PBB, kawalan Palestin dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu 57% kawasan Arab Palestin dan 43% untuk Yahudi, dengan Jerusalem sebagai corpus separatum, iaitu entiti berasingan. Ini bermaksud wilayah Baitul Maqdis adalah terasing dan bebas dari pengaruh Yahudi Israel atau Arab Palestin dan ditadbir oleh badan antarabangsa. Negara-negara Arab lain termasuk Mesir, Jordan dan Syria membantah pelan PBB tersebut, maka tercetuslah Perang Arab Israel pada 15 Mei 1948 yang juga merupakan hari Israel mengisytiharkan negara haram mereka. Namun, negara-negara Arab ini tidak berperang dengan bersungguh dan akhirnya menerima syarat gencatan senjata dengan Israel pada Mac 1949. Hasilnya, Mesir memperolehi Gaza, Jordan mendapat tebing barat dan Jerusalem Timur. Ini merupakan sepadan 1949 atau garisan hijau yang dianggap sebagai sempadan negara yang sah. Perang 6 hari. Israel melancarkan pula serangan ke atas Pakatan Mesir, Syria, Jordan, dan Israel akhirnya berjaya meluaskan lagi sempadan. Perang Arab Israel ini berlangsung selama 6 hari pada 5 Jun hingga 11 Jun 1967. Pada 5 Jun hingga 11 Jun 1967 telah merubah landscape geopolitik Timur Tengah sehingga hari ini. Ia juga melibatkan pengaruh blok kuasa luar iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union. Israel menggunakan masa selama 6 hari sahaja untuk mengalahkan gabungan tentera negara Arab dengan melumpuhkan kekuatan tentera udara mereka. Israel berjaya merampas Gaza dan Semenanjung Sinai daripada Mesir, tebing barat dan Jerusalem Timur daripada Jordan, serta dataran tinggi Golan dari Syria. Baitul Maqdis Timur, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa, turut dirampas Israel. Ini menjadi sempadan 1967 yang dikecam seluruh dunia termasuk PBB. Bagi Zionis, inilah sempadan ideal yang diimpikan. Di kalangan orang Arab, tarikh 5 Jun diperingati sebagai An-Naksah, iaitu sama seperti An-Nakbah pada 15 Mei 1948, di mana tertubuhnya negara haram Israel dan penghalauan serta penghapusan etnik penduduk Palestin. Orang Yahudi percaya Tuhan mencipta alam semesta dalam masa 6 hari. Oleh itu, perang 6 hari ini memberi keyakinan bahawa mereka adalah bangsa pilihan. PBB mengeluarkan resolusi 242 pada November 1967 dengan mengarahkan Israel berundur ke sempadan sebelum perang, namun tidak dilayan oleh bangsa ini. Perang Yom Kippur. Pada tahun 1973, Pakatan Arab kembali bangkit mencetuskan Perang Yom Kippur pada bulan Ramadan. Dalam perang ini, Mesir hampir menawar kembali Sinai, namun tidak berjaya kerana gencatan senjata yang diusulkan oleh pihak Amerika Syarikat dan Soviet. Walaupun tidak berjaya merampas kembali kawasan Mesir yang ditawan Israel, perang ini menamatkan mitos bahawa Israel tidak dapat dikalahkan dan memaksa Israel berunding. Israel memulangkan Sinai dalam perjanjian Camp David 1978 dan memberikan Gaza dan tebing barat kepada Palestin dalam perjanjian Oslo 1993. Namun, Israel yang licik tidak mengikut perjanjian dan pelan damai, malah terus meminta penempatan dan tembok pemisah haram di tebing barat Palestin. Israel tidak mahu melepaskan Baitul Maqdis Timur kerana atas alasan agama dan Golan kerana lokasi yang strategik. Kesimpulannya, sejak kemasukan orang Yahudi ke Palestin, serangan terus berlaku setiap hari walaupun penduduk Islam di Palestin sedang berpuasa dan menyambut hari raya. Keadaan menjadi lebih buruk setelah media barat kebanyakannya tidak melaporkan berita yang tepat tetapi lebih memihak kepada Israel. Situasi ini telah pun mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, seterusnya memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.